Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 1. Tema kumpulan kami adalah konsep etika dan peradaban. Dan pada hari ini kami akan membentangkan esei kami yang bertajuk Kepentingan Menerapkan Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Baba Nyonya dan Langkah Menumbuhkan Etika dan Peradaban dalam Kehidupan Seharian Masyarakat Baba Nyonya. Saya akan membentangkan di bahagian pengenalan. Baik, untuk pengenalan, kaum Baba Nyonya ini atau juga dikenali sebagai kaum peranakan merupakan satu kelompok etnik yang memiliki keunikan tersendiri di Malaysia, terutama di negeri-negeri Melaka atau Pulau Pinang. Kewujudan kaum ini adalah hasil perkahwinan campur antara masyarakat Cina yang berhijrah ke tanah Melayu dengan wanita tempatan Melayu sejak abad ke-15. Baba yang membawa maksud lelaki dan nyonya pula membawa maksud perempuan. Asal-usul kaum ini dapat ditelusuri daripada kedatangan Laksamana Cheng Ho dari China yang membawa pengiring-pengiringnya ke Melaka. Seterusnya, kaum Baba Nyonya memiliki kedudukan sosial dan budaya yang istimewa melalui gabungan elemen-elemen budaya Cina dan Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Salah satunya contoh dari segi aspek bahasa, kaum Baba Nyonya menggunakan dialek Melayu yang dipengaruhi oleh Hokkien. Maksudnya di sini, diorang cakap Melayu tapi dia ada pengaruh-pengaruh Cina sikit lah. Gitu. Mereka juga merayakan perayaan seperti Tahun Baru Cina dengan sentuhan budaya tempatan yang unik. Kemudian pakaian tradisional seperti kebaya yang dipakai oleh nyonya perempuan bersama kain sarung yang berwarna-warni, melambangkan keanggunan dan kecantikan budaya mereka. Manakala Baba, lelaki pula sering mengenakan baju Melayu yang mencerminkan identiti mereka sebahagian daripada masyarakat tempatan. Langkah-langkah memperkukuhkan pengayatan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian masyarakat Baba Nyonya melalui pemerkasaan pendidikan. Pendidikan terdiri daripada 3 jenis, melibatkan pendidikan formal, pendidikan keagamaan, dan pendidikan informal. Pertama sekali, pendidikan formal yang diperoleh melalui sekolah dan universiti. Subjek seperti moral, sejarah, dan kursus etika dan peradaban membantu membentuk generasi muda yang menghargai nilai murni dan nilai etika. Aktiviti seperti sambutan bulan kemerdekaan dapat memperkenalkan budaya Baba Nyonya melalui pameran pakaian mereka, makanan, dan juga permainan tradisional mereka. Selain itu, pendidikan keagamaan. Masyarakat Baba Nyonya yang merupakan masyarakat peranakan menganuti pelbagai jenis agama, seperti agama Islam, Buddha, dan Kristen. Agama-agama ini mengajar umatnya untuk mengamalkan nilai-nilai murni seperti toleransi, hormat, keadilan, dan tanggung jawab yang mengukuhkan lagi keharmonian masyarakat sekaligus dapat mengukuhkan lagi etika dan peradaban dalam kehidupan seharian masyarakat Baba Nyonya. Seterusnya, pendidikan informal yang melibatkan aktiviti seperti gotong royong, rukun tetangga, dan program kebajikan dapat memupuk nilai kerjasama, tolong-menolong, dan seterusnya dapat mengeratkan silaturahim tanpa mengira had umur yang dapat mengukuhkan lagi etika dan peradaban dalam kehidupan seharian masyarakat Baba Nyonya. Seterusnya, institusi kekeluargaan juga dapat mengajar generasi muda tentang nilai-nilai murni untuk membentuk kepribadian yang mulia yang dapat turut menyumbang dalam pengukuhan nilai etika dan peradaban dalam kehidupan mereka. Langkah seterusnya bagi mengukuhkan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian masyarakat Baba Nyonya adalah penglibatan masyarakat. Penglibatan masyarakat adalah langkah penting dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya, khususnya bagi komuniti Baba Nyonya. Terdapat beberapa cara untuk melibatkan masyarakat melalui usaha ini. Yang pertama adalah persatuan kebudayaan dan proyek jangkauan. Persatuan seperti Persatuan Peranakan Baba Nyonya Kuala Lumpur dan Selangor berperanan penting dalam memupuk semangat masyarakat dan kesadaran budaya. Mereka menganjurkan program jangkauan bersama institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang budaya Baba Nyonya melalui acara di universiti. Seterusnya adalah persembahan kebudayaan. Penglibatan dalam persembahan awam dan pameran membantu mempamerkan tradisi Baba Nyonya. Acara ini bukan sahaja dapat menghiburkan, tetapi juga
mendidik masyarakat tentang adat resam dan nilai-nilai mereka. Selain itu adalah kempen pendidikan. Inisiatif seperti kempen Lu Ho Baba Nyonya yang dianjurkan oleh pelajar Universiti UCSI menunjukkan bagaimana webinar dan bengkel dapat melibatkan masyarakat. Fokus kempen ini termasuklah bahasa, masakan, dan amalan tradisional yang memupuk semangat jati diri. Di samping itu adalah sumber dalam talian. Pewujudan sumber seperti e-book atau juga dikenali sebagai e-buku, buku secara dalam talian yang bertajuk Jaik Kui Mo, memperkenalkan hidangan tradisional Baba Nyonya dengan arahan dan gambar, menarik perhatian generasi muda melalui teknologi moden. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah mengekalkan warisan dan tradisi masyarakat Baba dan Nyonya. Pertama sekali, pihak utama yang bertanggungjawab dalam mengekalkan warisan dan tradisi masyarakat ini ialah pihak kerajaan. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Kriol yang merupakan bahasa pertuturan masyarakat ini dikatakan semakin pupus terutamanya pada era moden ini. Oleh itu, pihak kerajaan boleh mengambil langkah dengan menganjurkan pameran yang berasaskan aspek budaya dan tradisi masyarakat ini seperti aspek bahasa, aspek sejarah, aspek tarian, aspek perayaan serta aspek muzik masyarakat kaum ini. Selain itu, bangunan-bangunan bersejarah juga harus dipelihara supaya dapat mengekalkan warisan kaum ini. Sebagai contoh, Museum Warisan Baba dan Nyonya, Museum Sejarah dan Etnografi di Statius ialah bangunan-bangunan bersejarah yang sedang dipelihara oleh pihak kerajaan kita. Di samping itu, tapak-tapak pelancongan yang berasaskan budaya dan tradisi kaum ini juga harus diperluaskan. Sebagai contohnya, Kementerian Pelancongan boleh mempromosikan pakej pelancongan yang berasaskan tempat di mana etika dan peradaban masyarakat ini diamalkan. Secara tidak langsung, kaedah ini akan menyumbang kepada kos penyelenggaraan bangunan-bangunan bersejarah masyarakat ini. Walau bagaimanapun, hanya sekadar usaha daripada pihak kerajaan tidak cukup. Sebaliknya, kita sebagai rakyat dan individu juga harus mengambil langkah untuk mempelajari, menghayati dan mengambil berat tentang masyarakat ini. Masyarakat ini contohnya budaya mereka, bahasa mereka, perayaan mereka dan seterusnya. Kepentingan yang saya telah pilih adalah mengukuhkan identiti budaya Baba dan Nyonya. Identiti budaya merujuk kepada perasaan seseorang yang menunjukkan keanggotaan dalam kelompok masyarakat, etnik atau suku. Ia meliputi aspek-aspek seperti bahasa, agama, budaya, kelas sosial dan keturunan. Masyarakat Baba dan Nyonya adalah keturunan Cina yang tinggal di kawasan Melayu dan mengamalkan cara hidup Melayu. Mereka merupakan kelompok minoriti yang tinggal di negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura. Masyarakat Baba dan Nyonya telah mengadaptasi budaya tempatan dan mencipta budaya yang unik melalui pengaruh sosial budaya. Mereka dikenali sebagai peranakan dan mempunyai tradisi yang kaya. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat ini adalah Baba Melayu, yang merupakan campuran antara Hokkien, Melayu, dan Inggris. Selain itu, mereka juga mahir dalam berpantun dan seni persembahan seperti tarian ronggeng. Nilai kekeluargaan sangat penting dalam masyarakat Baba Nyonya. Ini adalah kerana mereka menghargai jasa nenek moyang dan mengamalkan kepercayaan tradisional yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Namun, terdapat cabarannya dalam pemeliharaan identiti mereka. Pemodenan dan pergaulan dengan masyarakat lain menyebabkan beberapa amalan budaya semakin pudar, dengan generasi muda cenderung mengabaikan adat resam yang dianggap tidak relevan. Pentingnya pengukuhan identiti budaya ini terletak pada interaksi antara tradisi Cina dan Melayu yang membantu memelihara keunikan warisan budaya.
Warisan budaya merujuk kepada tradisi, adat, amalan, artifak, tempat, dan ungkapan budaya bernilai yang diwarisi daripada generasi terdahulu, dipelihara kini dan diwariskan kepada generasi akan datang seperti yang didefinisikan oleh UNESCO. Pertama, pengamalan adat. Pemeliharaan adat baba dan nyonya penuh dengan ritual simbolik seperti upacara meminang dan majlis besar dengan pakaian bersulam emas. Amalan ini mencerminkan penghormatan kepada keluarga, tradisi, dan agama. Dengan meneruskan adat ini, generasi muda mempelajari dan memelihara warisan budaya mereka. Kesenian dan kraf tangan seperti sulaman manik dan kebaya memainkan peranan penting dalam budaya baba dan nyonya. Kain kebaya dengan motif flora dan fauna melambangkan keindahan serta kesopanan, sementara proses pembuatannya mengajar kesabaran dan menghormati tradisi. Identiti budaya ini dipamerkan melalui kesenian harian sekaligus mempromosikan warisan baba dan nyonya secara meluas. Makanan tradisional baba dan nyonya seperti ayam pongte dan laksa lemak mencerminkan gabungan masakan Melayu dan Cina dengan penggunaan rempah yang melambangkan kepelbagaian budaya. Hidangan ini bukan sekadar makanan tetapi simbol kebersamaan di mana proses memasak, bergotong royong dan makan bersama mengukuhkan silaturahim serta memelihara semangat perpaduan dalam komuniti. Seterusnya, keunikan bahasa. Bahasa baba dan nyonya dikenali sebagai bahasa Melayu baba, unik kerana mencampurkan bahasa Melayu dengan dialek Hokkien dan unsur bahasa lain. Bahasa Kriol ini melambangkan warisan interaksi budaya, menekankan kesantunan dan penghormatan terhadap orang tua. Adab bertutur mencerminkan etika dan nilai kesopanan masyarakat baba dan nyonya. Saya akan membentangkan salah satu lagi kepentingan mengamalkan etika dan peradaban baba dan nyonya dalam masyarakat seharian. Kepentingan tersebut termasuklah memperkuat kedudukan wanita dalam institusi kekeluargaan. Sebenarnya, dalam konteks masyarakat baba dan nyonya, kaum lelaki mempunyai peranan sebagai ketua keluarga. Namun begitu, kaum wanita juga ataupun lebih dikenali sebagai nyonya mempunyai autonomi yang boleh dikatakan secara tidak langsung yang melebihi kaum lelaki. Dari kecil lagi, para nyonya telah dilatih bagaimana untuk menguruskan rumah tangga dan mereka dilatih secara intensif dalam hal-hal memasak dan juga menjahit dan sebagainya lah. Dalam proses melatih ini, mereka tidak dibenarkan keluar daripada rumah dan hal ini menyebabkan mereka mempunyai satu sikap yang sangat berdisiplin kerana mereka telah diajar dari kecil agar untuk menyiapkan segala tugasan mereka sebelum melakukan tugasan yang lain. Disebabkan pada zaman bermulanya baba dan nyonya, kaum wanita tidak dibenarkan untuk bersekolah, oleh itu mereka dapat membaca di rumah dan meningkatkan tahap intelek mereka. Jadi, kita dapat nampak dari sini bahawa etika dan peradaban baba dan nyonya meliputi menunaikan tanggungjawab mereka dan mengisi masa lapang mereka secara bermanfaat, iaitu sesuatu yang harus diteladani oleh semua masyarakat moden sekarang daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Kita boleh juga membuat sesuatu deduksi bahawa etika dan peradaban baba dan nyonya ini mendidik kita sebagai kaum wanita bahawa kekuatan wanita ini bukan sahaja terletak pada rupa ataupun kemampuan mereka untuk menguruskan hal rumah tangga, tetapi juga berpengetahuan untuk menempuh cabaran di dalam hidup mereka. Baba dan nyonya juga memupuk sikap kesederhanaan yang dapat mengangkat kedudukan wanita dalam rumah tangga dan juga masyarakat sebagai kaum yang sangat boleh dikatakan ayu dan pandai menjaga diri dan mengetahui batasan. Nyonya-nyonya sebelum berkahwin tidak dibenarkan untuk berinteraksi dengan orang yang berlain jantina selain daripada orang ataupun ahli keluarga terdekat mereka seperti ayah dan abang. Kesimpulannya, kaum baba nyonya merupakan simbol perpaduan budaya yang penting di Malaysia yang terhasil daripada perkawinan campur antara masyarakat Cina dan Melayu. Kaum ini memperkayakan tradisi, masakan, dan seni kraf yang unik. Melalui penglibatan semua pihak, termasuk pihak individu, organisasi, kerajaan, warisan, serta tradisi, masyarakat baba nyonya dapat dipelihara dan dihargai oleh generasi akan datang. Oleh itu, usaha berterusan untuk memelihara dan menyebarluaskan budaya baba nyonya adalah penting bagi memastikan keunikan ini tidak hilang ditelan oleh arus pemodenan.